Jadi dengan pengumuman ini, maka selepas daripada proses-proses perundangan lanjut, kita tidak akan mempunyai keadaan di mana hakim-hakim yang menjatuhkan hukuman di dalam 11 kategori jenayah yang mengenakan hukuman mati mandatory ini tidak perlu lagi selepas itu menjatuhkan hukuman mati mandatory dalam setiap kes. Mahkamah akan diberi budi bicara untuk menimbangkan fakta kes, keadaan kes dan juga rentetan-rentetan peristiwa serta faktor-faktor lain yang perlu untuk mempertimbangkan apakah hukuman yang sesuai jika ada selain daripada hukuman mati untuk dikenakan. Jadi pertama sekali rakyat kena faham bahawa pembuangan hukuman mati mandatory tidak bermaksud tidak akan ada lagi hukuman mati dikenakan. Ianya cuma bermaksud mahkamah akan diberi pilihan. Bagi saya, ini adalah suatu perkembangan positif, akan menjadikan sistem keadilan jenayah kita lebih matang dan lebih lengkap konsep keadilannya. Yang keduanya, kita juga perlu faham bahawa walaupun pengumuman itu dibuat minggu lalu, tetapi itu tidak bermakna bahawa mahkamah sudah tidak boleh kenakan hukuman mati mandatory lagi. Seperti yang dinyatakan, perlu ada proses perundangan, iaitu peruntukan-peruntukan tersebut perlu diteliti, perlu dipinda melalui rang undang-undang pindaan sama ada kepada kesemua 11 peruntukan tersebut ataupun melalui satu akta baru. Ianya tertakluk kepada budi bicara Pejabat Peguam Negara dan Kementerian Parlimen dan Undang-Undang untuk mencari jalan paling mudah, paling efektif dan dibentangkan ke Dewan Rakyat untuk diluluskan dan Dewan Negara. Barulah perkara itu akan menjadi undang-undang. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Wan Junaidi dalam sidang akhbarnya pada pagi tadi, 13 Jun. Beliau percaya bahawa setelah kajian dibuat, maka mereka akan bersedia untuk bentangkan pindaan itu pada sesi Dewan Rakyat mulai Oktober tahun ini. Sebagai pengamal undang-undang dan rakyat Malaysia, saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera, dengan teliti dan dengan penuh efektif supaya perkara ini dapat dibentangkan sesegera mungkin. Yang ketiganya, bagi saya, rakyat juga perlu mengambil kira bahawa ini juga menunjukkan satu kematangan politik di negara kita kerana isu berkaitan dengan hukuman mati mandatory ini bukan sahaja dibentangkan oleh kerajaan ini, malahan sejarah akan menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah menubuhkan jawatan kuasa awal untuk mengkaji perkara ini, yang mana kemudian telah diteruskan oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, dan akhirnya selepas Kerajaan Ismail Sabri dan Barisan Nasional mengambil alih kerajaan, perkara ini disinambungkan dan dimuktamadkan sebagai satu keputusan. Rakyat perlu mengambil contoh ini untuk memberi kredit kepada semua yang terlibat bahawa dalam perkara yang perlu dan penting kepada negara, kerajaan tidak perlu berpolitik dan wajib teruskan perkara yang baik dan jauhkan perkara yang salah.